Ada dua kejutan yang saya perolehi sepanjang pendakian saya yang ke-25 hingga 40. Pada siri ini, saya akan ceritakan kepada anda. Ingin tahu? Satu kejutan pertama, kejutan yang cukup memilukan saya. Memang frust, kecewa, tetapi hati saya tetap bersemangat untuk melakukannya. Kejutan kedua yang boleh saya bersenyum lebar. Senyum lebar. Walaupun penat, walaupun badan-badan sakit, boleh hilang masa tu. Nak tahu? Terus kamu menonton channel Pendaki Solo. Selamat datang ke channel Pendaki Solo. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua. Semoga anda semua sihat dan ceria selalu. Pada siri kelima, sengsara di sebalik kejayaan atau struggle behind successful 111 time in 111 day climbs Mount Kinabalu, ada dua kejutan yang saya terpaksa hadapi sepanjang pendakian saya yang ke-25 hingga ke-40. Kejutan sengsara, kejutan pemakin semangat. Ada dua. Kejutan pertama merupakan satu rintangan getir yang hampir-hampir saya kecewa. Hampir-hampir saya frust. Memang frust pun. Nah kan, kejutan itu memang frust. Memang rasa macam tu. Mampui. Yang terpaksa saya hadap, yang saya tempuh dan memerlukan semangat yang jitu supaya saya tidak down, semangat saya tidak down. Terus mengejar impian untuk mencapai kejayaan 111 kali itu. Itu kejutan yang pertama. Kejutan kedua pula, saya boleh tersenyum lebar. Yang tidak disangka, mendapat semangat. Wow, membuatkan saya begitu yakin, tabah. Yang sengah-sengah di badan anggota badan saya boleh hilang. Rasa sakit, rasa lengah, anggota badan saya boleh hilang. Sebab salah satu pemangkin semangat yang saya perolehi itu, yang saya dapat. Itu yang kedua. Yang kedua ini merupakan satu pemangkin semangat kepada saya untuk terus melakukan cabaran sehingga berjaya. Bukan saya yang membuatnya, itu alam. Rakan-rakan, kejutan yang diberikan kepada saya itu supaya saya lebih berkeyakinan, supaya saya lebih dapat menumpukan sepenuhnya kepada pendakian saya sehinggalah tamat. Ingin tahu apakah itu? Teruskan menonton channel Pendaki Solo. Jangan lupa subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda. So, teruskan menonton channel Pendaki Solo. Pada 25 Januari, iaitu saya memulakan pendakian yang ke-25. First mendaki yang ke-25 ni pun saya telah dikejutkan sekali lagi kan. Pada siri yang lepas saya dah bagi tahu, dah terkejut dah kan, membuatkan saya miss satu pendakian. Kali ini lagi sekali terkena. Aduh, meleleh, rasa nak nangis. Saya dikejutkan sekali lagi dengan keadaan cuaca yang buruk setibanya di checkpoint Sayat-Sayat kira-kira pukul 3.30 petang. Dalam keadaan hujan yang lebat, air terjun, angin kuat membuatkan saya terduduk kat situ. Duduk menunggu. Memang struggle. Saya bersama dengan guide iaitu Malim Gunung dan juga pendaki pengirim UMS. Saya duduk di situ. Oleh kerana ketika itu walaupun hujan lebat, saya nak cross naik. Saya nak cuba. Tetapi Malim Gunung kata, "Abang, kalau hujan lebat tak apa, boleh lagi kita cuba naik." Saya surrender kali ni sebab
kilat sebab atas tu open. Alamak, macam mana ni? Macam mana saya nak naik macam ni? Aduh, lebih kurang dekat pukul 5 petang dah saya tunggu kat situ. Habis air minuman saya pun dah habis. Minum pun habis ni semua. Terduduk. So lepas itu saya terpaksa aku lah dengan keadaan walaupun alah sikit lagi nak sampai tu. Daripada checkpoint saya kan lebih kurang tak sampai 2 km lagi dah nak sampai ke puncak. Jadi saya bersama guide pendaki pengirim terpaksa turun ke Laban Rata, iaitu di Panalaban, dan terpaksa berehat di Burlington Hut sementara menunggu keadaan cuaca kembali pulih. Saya tunggu sampai tengah malam hujan aja. Renyai di bawah tu renyai, tapi kat atas tu tak tahu pula kan hujan lebat ke apa ke. Tapi apabila kita tengok keadaan tu memang kelam lah, berkabut. Kalau berkabut saja tu tak berapa ada angin, tapi berkabut lalu laju. Okey, angin pun bertiup semacam dengan hujan. Kadang kita bergerak, kita berjalan kat tepi tu pun kalau keadaan yang berkabut itu menyebabkan pakaian kita pun boleh lembat, menyebabkan dia jadi terlalu sejuk. Tunggu. Sampailah sehingga pukul 12.30 malam. Dan saya relax. Lepas tu oleh kerana masa tu keadaan cuaca dah cantik, so pendaki biasa dah boleh naik pukul 2 pagi. So kalau saya naik juga pada pukul 2 pagi, ke atas tu mungkin jam. So saya ambil keputusan kita naik pada pukul 4.30 pagi, mendaki iaitu di belakang sekali daripada dia orang. So dia orang dah naik semua ke puncak ni apa ni, baru kita naik kan. Kita relax lah naik. Walaupun aduh, miss satu pendakian aku dah hari ni, mampui. Lepas tu saya dah tiba di puncak bersama dengan Malin Gunung guide ni pada pukul 6.45 pagi. Tapi keadaan masa tu memang sejuk lah. Memang lah, nak buka gloves sekejap pun sejuk. Terus tangan saya sekejap je terus masuk dalam poket seluar kan. Bagi panas, gosok perut kan, bagi panas balik. So kita jangan biarkan dia dalam keadaan sejuk, nanti boleh jadi kejam, boleh dan sebagainya lah kan. Memang sejuk membeku lah. Masa saya nak turun tu, keadaan kawasan sekitar di kawasan puncak bawah sikit tu kan, lopak-lopak air itu kan, anda nak tahu tak, terdapat banyak air yang ada di dalam lopak-lopak tu kan. Bila tu pop berketul, berais, dia bukan saji dia beku. Ais tu dia beku sebab terlalu sejuk. Mungkin sebelum tu mungkin minus. Selepas itu saya ambil peluang lah bergambar dulu kan. Itu bukan senang kita nak dapat ais, ketulan ais, kita pegang ni semua kan. So lepas tu saya pun ambil keputusan turun lah. Tak nak terlalu lama. Manalah tahu selepas saya turun saya boleh naik lagi kan. Itu belum tahu lagi tu. Selepas itu saya turun lah sehingga Laban Rata. Lepas tu saya minum sikit di restoran Laban Rata tu, makan sikit apa ni semua. Lepas tu terus ke turun ke Timpong Gate dan terus ke penginapan, dengan harapan pada sebelah petang mungkin saya boleh naik lagi. Tapi cuaca tidak mengizinkan. Bila petang saja, hujan memanglah sejuk kan, sejuk dengan angin lagi apa ni semua. So ranger yang dekat bawah tu kata, abang tak boleh naik abang sebab hujan lah. Hujan, air laju dekat atas sekarang ni. Kira saya terpaksa lah rehat lah, boleh lah rehat dekat penginapan. So pada keesokan harinya saya mula mendaki pukul 9. Lama juga mendaki tu. Keesokan hari tu dah lemah lah sikit dah. Sebab mungkin saya menyebabkan lambat tu, mungkin semangat saya dah down sikit. Nak kata tak down, memang down sikit lah. Nak kena ganti dua kali pendakian ni, memang down lah. Lepas tu saya sampai di puncak, naik pukul 9 tu. Tapi sampai puncak pukul 4 subuh. Turun balik sampai bawah pukul 9 malam. Laju lah sebab saya dah banyak rest. Saya mendaki sehinggalah saya melakukan macam tu kan. Cuaca agak baik sikit lah. Lepas tu saya mendaki tu sampailah pendakian yang ke-32. Banyak tu sebab naik pagi sampai puncak pukul 2 hingga pukul 4 lebih. Turun balik bawah pada pukul 11.30 malam dah sampai di Timpong Gate. Lepas tu saya rest. Lepas tu sampailah pendakian saya yang ke-32. Seperti biasalah, lepas tu saya meneruskan pendakian. Ingin tahu serunya? Terus kamu nonton channel Pendaki Solo. Jangan lupa like, subscribe, share. Ianya memberi manfaat kepada anda. Terus kamu nonton. Lihat video ini terlebih dahulu.
Mendaki punya mendaki. Saya hanya kira angka pendakian saya berapa banyak dah lupa hari rupanya. Lupa hari. Sebab apa? Saya jarang tengok kalender. Yang saya tengok, okey, ini hari ni pendakian yang ke berapa? Saya dah miss 2 pendakian. Itu yang saya tahu. Seperti biasalah, pada pendakian saya yang ke-33, pada hari special saya sebenarnya tu, saya dah lupa sebenarnya hari. Itu pada 3 hari bulan 2 2010. Saya mendaki macam biasalah. Tapi saya sampai tu agak awal sikit. Sebab saya mendaki pada hari tu awal sikit. Saya bergerak lebih kurang pukul 7.30. Dan saya tiba di puncak pukul 1.30 tengah hari tu. Menegak. Panas. Matahari atas puncak atas kepala. Berasap tu. Tetapi kat situ, saya tengok-tengok bila nak sampai kat puncak tu. Alamak, ada orang lah. Rupanya pendaki pengiring saya lagi laju naik. Lagi cepat. Saya pun tak tahu apa hal dia nak naik cepat sangat ni. Maling gunung ranger pun naik. Bila jumpa ranger dengan saya, saja je nak naik, dia kata. Saya tak tahu apa kisah sebenarnya. Mana pernah ranger naik masa tu. Saya maling gunung ini je yang naik ke puncak. Lepas tu apabila saya sampai dah nak sampai tu, saya tengok macam ada kek. Kek. Siapa punya birthday ni? Lepas tu tegak hati. Alamak, ini birthday aku lah. Wow. Semangat saya. Daripada lebih kurang 200 meter tu, lagi laju lah saya sampai puncak. Sekejap je sampai. Langkah sampai. Bila sampai saja, happy birthday to you. Kita tengok visual ni. Okey, naik mana? To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, abang. Happy birthday to you. Yeah. Okey, potong kek. Yes. Bang, make wish dulu, bang. Doa lah, bang. Sikit-sikit. Ya. Kek sudah dipotong. Okey. Yang tidak disangkakan, saya sendiri tak menyangka saya sambut birthday di puncak Gunung Kinabalu yang tertinggi di Asia Tenggara. Wow. Kalau anda macam mana? Masa tu saya rasa nak nangis. Peluh memang banyak keluar dah. Panas. Lepas tu yang tu, pendaki pengiring UMS tu salah seorang atlet lah. Tapi sekarang ni dia kerja bomber di Sabah. Kan? Frediana Kamilis merupakan atlet Sukma Sabah yang masa tu beliau student UMS. Dia adalah pengiring yang ke-33. So bila saya sampai dengan ramai-ramai tepuk tangan happy birthday to you, saya rasa betul-betul surprise. Saya tak pernah alami sebelum ni sambut birthday. Tiba-tiba sambutan dia dibuat khas untuk saya, menyebabkan saya punya semangat saya semangat saya berdesuk masa tu. Kalau beginilah rupanya saya akan berjaya. Saya akan berjaya melakukannya yang terbaik untuk atas nama Malaysia. Masa tu ada beberapa orang lagi yang menyambut, yang terdiri daripada kaki tangan UMS pun ada masa tu nak naik. Dia orang sengaja nak naik. Kan dapat inilah daripada Sabah Pak dapat naik untuk sekali dengan saya. UMS, Ranger, Maling Gunung of course lah kan. Lepas tu apabila saya turun, sebab saya bukan makan sangat kek, makan sikit je lah. Lepas saya nak tiup liling, tak boleh, angin kuat, dia orang tak boleh nak pasahan, mesti padang punya kan. Lepas tu saya dah potong kek, makan sikit, dia orang buat gimmick sikit. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Okay, akhirnya saya berjaya sambut birthday saya yang ke-43. Nak jadi muda sakmo kan. So yang ke-43 dalam pendakian saya yang ke-33. Dan selepas tu saya turun di Panalaban, di restoran Laparata tu, kek yang lebih tu dia orang akikkan dekat sana. Bagi siapa yang ada dekat sana lah, pendaki yang baru sampai. Okey, selepas tu saya turunlah ke bawah dan tiba di Bonggit pukul 6 petang. Dan seterusnya saya melakukan pendakian yang ke-34
bermula jam 8 pagi keesokanannya dan sampai di puncak pukul 2.30 dan turun ke Timur Bukit dengan pantas. Boleh pula berjalan laju. Hari itu saya pun terkejut juga. Mungkin sebab makan kek semalam tu. Saya sampai pukul 5.55 petang. Laju kan. Dan seterusnya saya terus mendakilah pada 5 Februari dan iaitu pendakian saya yang ke 35 hingga pada 5 Februari, iaitu untuk pendakian saya yang ke-35 hinggalah 36. Saya terpaksa perlahankan sedikit mendaki dan juga turun sebab keadaan cuaca dah semakin panas. Mungkin musim kemarau, mungkin dah masuk ke musim kemarau. Dan saya sampai di puncak pukul 4 petang dan saya sampai di Timur Bukit balik tu pukul 9.30 malam. So saya maintain lah. Inilah pendaki solo. Terima kasih. Keesokan harinya agak laju sikit, iaitu pendakian yang ke-37. Agak laju sikit, yang mana saya sampai di puncak. Saya sampai di puncak dengan seorang juru pandu arah dan juga daripada pukul 2 hingga pukul 4 petang dan di Bukit pukul 6 sehingga pukul 9 malam. Sehinggalah pendakian saya yang ke 40. Hari ini 9 Februari 2010. Sehingga pendakian saya yang ke Saya telah tiba 40. di puncak Gunung Kinabalu. Saya maintain mendaki naik turun sampai keadaan cuaca yang macam agak panas sikit. So hujan tu tak ada lah kan. Tapi walaupun siang hari panas tetapi malam terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Saya melakukan pendakian tu dengan ditemani guide ataupun maling gunung yang berbeza setiap hari. Bukan guide yang sama. Sebab ada juga guide yang sama yang mencuba, tetapi dia orang berani paling banyak pun dalam 5 pendakian. Masa yang ke-6 tu dia orang dah surrender. Dia cakap pendaki solo itu gila. Dia tak boleh follow. So bergile-gile untuk mengiringi saya dan juga maling gunung adalah salah satu pencatat bersama dengan pengiring mengesahkan saya tiba di puncak. Itu salah satunya wajib ada maling gunung yang ditentukan oleh Sabah Pad. Wajib ada untuk bersama dengan saya walaupun maling gunung yang berbeza setiap hari. Hari ini 10 Februari 2010, saya telah tiba di puncak Gunung Kinabalu pada jam 3.14 petang pada pendakian saya yang ke-40. Kalau anda semua nak tahu, setiap kali saya turun, sebelum saya naik start mendaki, saya dicek dulu tekanan jantung, heart rate saya lah, apa ni semua oleh petugas kesihatan UMS yang dah ditugaskan untuk melihat kesihatan saya. Itu rutin every day, naik dan turun mesti dia orang buat. Yang mana transportation fully ditanggung sepenuhnya oleh UMS. Every day transport disediakan untuk saya dan juga petugas urus dia di Kinabalu Pad. Bila saya turun, dia orang dah menjemput saya untuk bawa ke penginapan dan menghantar saya ke Timur Bukit. Itu everyday lah. Setiap kenderaan, pemandu, urus dia, fisioterapi. Fisioterapi pun memang sentiasa saya lakukan
Sebab fisioterapi itu penting untuk memastikan otot-otot, urat-urat saya, sendi-sendi saya berada dalam keadaan yang baik. Kalau cedera itu dia dah dapat pulihkan balik lah. Dapat pulihkan balik, dapat soskan dengan cara fisioterapi. Seterusnya, jika anda ingin mengetahui magic pertama yang saya akan lakukan selepas 2 kali saya kecewa tidak dapat mendaki full ke puncak, 2 kali saya terpaksa menggantikannya. So, untuk anda ketahui magic pertama yang saya akan lakukan, Ada pasti ada. teruskan menonton channel Pendaki Solo. Saya akan melakukannya pada siri yang ke-6, iaitu next siri. Oleh itu, jangan lupa subscribe, like and share kalau anda ingin mengetahui apakah magic yang saya akan lakukan pada siri yang ke-6. Anda akan melihat dan memperoleh sambungan struggle behind successful untuk siri yang ke-6. Magic yang saya akan lakukan di Gunung Kinabalu dalam Sengsara di Sebalik Kejayaan, 111 time in 111 days, climb Mount Kinabalu without MC or medical leave. Tak ada MC yo. Teruskan menonton channel Pendaki Solo jika anda ingin tahu apakah magic itu pada siri yang ke-6. So, jangan lupa subscribe, like and share. Jika ianya memberi manfaat kepada anda, kita jumpa lagi di next video siri ke-6 dan terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.